Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Fatih Elisa binti Izanuddin dari kelas PT4 S1-4 akan mengupas tentang tinjauan literatur yang telah saya pilih bagi menyelesaikan tugasan 3 PKUK 3163. Baiklah, seterusnya dalam pengupasan saya ini kita akan kupas tentang pengenalan. Pengenalan ni more kepada macam pengenalan tajuk lah. Tajuk apa yang saya pilih dan sebagainya. Apa cabaran yang ada dikupas dalam artikel jurnal tersebut, cadangan penambahbaikan dan juga rumusan. Seterusnya, baiklah, artikel jurnal yang telah saya pilih bertajuk Challenge of Novice Special Education Teachers in the First Years of Teaching yang dihasilkan oleh Dr. Chuan pada tahun 2017 bersempena dengan International Conference on Special Education. Baiklah, seterusnya tanpa melengahkan masa, inilah masanya untuk saya menerangkan apa yang ada dikupas dalam artikel jurnal tersebut. So, terdapat lebih kurang 7 cabaran yang ada dibincangkan. Cabaran yang pertama adalah pandangan guru arus perdana terhadap guru pendidikan khas. Dan selalunya ini berlaku dalam persekitaran sekolah PPKI lah, sekolah yang ada PPKI. Di mana guru arus perdana ni, dia tak faham tugas guru pendidikan khas. Dia menganggap tugas guru pendidikan khas ni adalah satu tugas yang mudah. Oh, you guys mengajar saja. Macam tu. Sedangkan tak tahu guru pendidikan khas ni, selain daripada mengajar, kita menguruskan dan juga merancang RPH, iaitu rancangan pengajaran harian, dan juga RPI, rancangan pengajaran individu. Memang betul kita mengajar, kita mengurus. Kita mengurus, ya betul, maksud saya, memang betul kita ada PPM. Itu maksud saya. Kita ada PPM. Tapi pada masa sama, kita juga mestilah ada menguruskan murid-murid dalam kelas kan dan sebagainya. Jadi kat situ, sebenarnya kita bukan tertumpu pada mengajar saja. Kita mengurus, kita merancang RPH. RPH tu kadang-kadang maksud saya, kadang-kadang cikgu pendidikan khas ni, dia bukan je satu subjek. Dia 2-3 subjek. Dalam subjek tu, kita kena buat RPI pula. Dia RPI ni pula bergantung pada sekolah. Ada sekolah yang dia setiap murid satu RPI. Okay, macam tak ada masalah lah kan. Tapi ada sekolah yang satu murid RPI dia ikut subjek. Kalau subjek dia problem, kena buat lah RPI tu. Kat situ dia dah macam tugas ni tak mudah. Dan RPI tu kita kena tengok pula apa yang sesuai dengan murid, apa intervensi yang sesuai, apa cadangan penambahbaikan, dia ada tempoh dia dan sebagainya. Jadi kat situ, ini sebenarnya bukan satu tugas yang mudah lah. Dan cikgu arus perdana dia melihat tugas guru pendidikan khas ni macam just mengajar saja. Okey. Yang kedua adalah kekurangannya fasiliti dan kelengkapan sekolah. Di mana terdapat sekolah-sekolah yang dia ada pendidikan khas, tapi peralatan dan bahan baku mengajar tu tak cukup. Tak ada. Tak sesuai. Contohnya, kalau untuk sekolah yang ada murid masalah buta, sepatutnya dia adalah murid masalah penglihatan dan juga buta, sepatutnya dia adalah mesin braille. Mesin braille tu mesti berfungsi dengan baik. Dan juga macam dari segi peralatan dalam kelas, contohnya macam meja tu kan, ada meja yang bentuk L tu kan, sepatutnya kena ada, tapi tak ada. Macam tu. Jadi kat situ dah kurangkan fasiliti, kita kekurangan fasiliti dan kelengkapan. Bila dah kurang, dia mengurangkan lagi, orang kata, impak yang diterima oleh MBPK. Dia tak menerima, potensi dia tak diluaskan sebaiknya. Okay, yang ketiga adalah beban kerja. Walaupun guru pendidikan khas ni, orang kata tugasnya mengajar je, urus budak je, sebenarnya kami juga, kami yang guru pendidikan khas juga ada tugas-tugas lain yang bukan hakiki. Sebab hakiki kita adalah mengajar. Kalau yang bukan hakiki tu, contohnya macam kita kena pergi mesyuarat. Dah pergi mesyuarat, kita kena buat minit mesyuarat pula. Buat minit mesyuarat ni bukannya benda yang senang kan nak buat kan. Dia kena rekodkan apa semua. Kadang-kadang kalau kita tak buat minit mesyuarat, kita buat dokumentasi. Lepas tu ada audit pula. Bila ada audit apa semua tu, mungkin ingat dah settle lah. Tiba-tiba kita kena buat projek sekolah pula. Contohnya macam buat taman ke, buat taman herba ke, buat mural ke. Lepas projek sekolah, ada pula aktiviti koko. Kalau kita tak buat pula, nanti kan guru arus perdana cakap apa pula kan. Kat situ sebenarnya lagi banyak beban kerja seorang guru pendidikan khas ni. Okay, yang seterusnya adalah stigma masyarakat. Di mana masyarakat ni, dia macam ni, dia dapat, dia tahu, dia faham yang pendidikan khas ni penting. Tapi dia lagi tertumpu pada arus perdana. Bila dia lagi tumpu kepada arus perdana,
dia macam orang kata dia punya perhatian dan juga sokongan tu kurang lah. Dia more kepada urus perdana. Peringkat khas ni dia macam tak dapat sokongan sangat. Dia macam sokong okey macam tu. Okey macam tu. Okey. Itu antara stigma masyarakatnya lah. Okey, jadi antara cabaran yang seterusnya adalah multiple disability. Tak dinafikan kita memang ada murid ketidakupayaan pelbagai dan kita perlu meraihkan kehadiran mereka ni. Tapi ketidakupayaan mereka tu datang dengan package. Contohnya dengan package masalah. Contohnya masalah tingkah laku, masalah emosi. Lepas tu kalau tak dipenuhi emosi tu, dia akan ada masalah sosial pula. Jadi kat situ kita menghadapi daripada satu masalah saja, dia lagi bercambah menjadi banyak. Itu antara cabaran yang dihadapi oleh guru pendidikan khas yang novice ni lah. Kemudian cabaran yang keenam, kekurangan guru pendidikan khas. Sebabnya bilangan MBPK meningkat. Kalau tengok statistik sekarang dah mencecah lebih daripada 100,000 orang MBPK. Murid makin ramai tapi cikgu masih sama. Walaupun walaupun mungkin keluaran guru pendidikan khas akan datang lagi banyak, tapi murid tu lagi banyak. Dalam satu kelas patutnya maksimum macam 6 ke 7 orang, tapi dia boleh mencecah sehingga 10 ke 20 orang. Dia memerlukan tenaga kerja cikgu yang lagi ramai. Kemudian, bila kita tak ada guru pendidikan khas yang mencukupi, kita tarik guru arus perdana. Tapi guru arus perdana ni pula tak ada kemahiran. Dia tak ditedahkan dengan orang kata ilmu tentang pendidikan khas. Sebab dia tahu arus perdana je kan. Dia tahu ajar murid yang tipikal. Macam mana nak ajar murid yang buta, murid yang ada autism ni, macam mana dia nak tackle. So dia tak tahu. So bila dia tak tahu, menyebabkan MBPK kita kekurangan, macam ni, MBPK kita dia tak menerima peluang pendidikan yang semaksimumnya. Potensi mereka tak dapat nak dikembangkan. Jadi menyebabkan bila mereka dah nak pergi ke peringkat pendidikan yang lebih tinggi, contohnya macam pergi SMK PKV, PKV, mereka tak tahu. Mereka macam tak bersedia. Dan terakhir sekali adalah kurang sokongan pihak ibu bapa, kerana ada ibu bapa, kalau ibu bapa yang memang anaknya dekat pendidikan khas tu, mungkin dia akan sokong lah. Tapi mungkin pada masa yang sama, dia menganggap yang anak dia tu sepatutnya pergi arus perdana. Lepas tu kalau ibu bapa yang anak dia tipikal, lagilah dia tak akan support pendidikan khas ni. Dia macam support dia macam dia tengok je. Okey, lepas tu dah. Jadi kurangnya sokongan dan juga mereka, ibu bapa ni juga dia mempunyai high expectation. Dia ada jangkaan yang tinggi. Dia mengharapkan yang cikgu pendidikan khas ni boleh ajar anak-anak dia ni setaraf dengan arus perdana. Sedangkan kita kena sesuaikan kita punya PDP ni dengan keupayaan anak-anak mereka. Jadi itu antara cabaran-cabarannya lah. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada cadangan penambahbaikan bagi isu 1, 3, 5, 6, iaitu isu dari segi pandangan guru arus perdana, beban kerja, multiple disability dan juga kekurangan guru pendidikan khas. Kita memerlukan ataupun cadangan yang boleh dilaksanakan oleh pihak pentadbiran, pihak pentadbiran dari segi sekolah, negeri, daerah apa semua tu, kita boleh laksanakan kolaboratif ataupun latihan dalam perkhidmatan iaitu LADAP. Manakala bagi isu 2, 4 dan 7, mana isu kekurangan fasiliti, stigma masyarakat dan juga kurang sokongan ibu bapa ni, kita boleh menggunakan kuasa PIBG. Kat sini tak dapat sangat kan, tapi kat slide ada. Okay, seterusnya saya akan kupas dengan lebih lanjut bagi isu 1356 ni yang kita buat kolaboratif ni, di mana kalau pihak pentadbiran sekolah lah khususnya, dia boleh buat kolaborasi antara guru arus perdana dan juga guru pendidikan khas. Jadi antara kolaborasi ni boleh diadakan adalah melaksanakan PLC ataupun Professional Learning Community lah. Dalam Professional Learning Community tu, guru arus perdana boleh ajar guru pendidikan khas ni teknik-teknik ataupun strategi yang dia sesuai untuk arus perdana, tapi mungkin kita boleh rendahkan sikit lah tahap dia. Ataupun teknik-teknik tu sesuai sebenarnya untuk murid pendidikan khas yang ada orang kata kognitif yang tinggi dan dia boleh cepat pick up. Sebab ada yang sebenarnya dia ada masalah fizikal je, tapi dia boleh catch up dengan cepat. Macam tu. Jadi kat situ guru arus perdana boleh bagi teknik, manakala guru pendidikan khas boleh mengajarkan kemahiran-kemahiran pendidikan khas. Contohnya macam mana kita nak tackle murid autism yang tantrum, ataupun macam mana kita nak bagi
token ekonomi, nak bagi penugahan positif yang orang kata yang terancang dan sistematik dan sebagainya. Dan juga kalau dalam kolaboratif ni juga pihak pentadbiran sepatutnya bijaksana dalam membahagikan tugas yang adil. Contohnya macam saya cakap tadi kan, ada yang mesyuarat, minit mesyuarat, kalau buat kertas kerja, buat audit, buat dokumentasi. Sepatutnya benda tu bukan sahaja tertumpu kepada satu pihak guru, tak ada tertumpu pada guru PKH saja, sepatutnya ia dibagi sama rata kepada guru seorang perdana juga. Okay, itu antara cadangan penambahbaikannya lah di segi kolaboratif dan juga ladap. Seterusnya, bagi cadangan penambahbaikan untuk isu 247 yang memerlukan kuasa persatuan ibu bapa dan guru, iaitu PIBG. Jadi pihak sekolah sepatutnya bekerjasama dengan PIBG dalam mengadakan program-program yang melibatkan peringkat khas dan juga mengumpulkan dana dan sumbangan. Sebab apa? Sebab PIBG ni dia adalah kuasa ibu bapa. Dia adalah suara ibu bapa. Dia ada banyak pengaruh ibu bapa kat situ. Sepatutnya melalui PIBG ni lah kita boleh salurkan, kita boleh memperbetulkan stigma negatif tu. Kita boleh beritahu yang PKH ni perlukan sokongan juga. Kita tak boleh abaikan. Walaupun you punya anak tak ada dalam PKH, sepatutnya you pun kena fokus juga kepada PKH ni. Kita boleh abaikan, kita boleh tinggal kat belakang dan sebagainya. Kalau segi kumpul dana tu, kita boleh kumpul sikit-sikit untuk beli macam kata pembesar untuk murid buta. Kita boleh kumpul ataupun belikan meja yang sesuai, ataupun kita boleh kumpul duit banyak-banyak, kumpul duit ramai-ramai, kita cari sponsorship untuk hasilkan bilik PKH yang untuk murid PKH guna. Kadang kalau Ausbildung nak guna pun tak ada masalah, asalkan kita jaga sama-sama. Jadi itu antara cadangan penambahbaikannya lah. Bila saya rasa masa pun dah mencemburui kita, jadi izinkan saya untuk merumuskan semua sekali. Tadi kita dalam artikel jurnal ni dia dah bincangkan banyak cabaran yang dihadapi oleh guru novis pendidikan khas yang baru saja mengajar untuk tahun pertama lah. Antaranya macam daripada segi pandangan guru aus perdana tu, beban kerja, masalah ketidakupayaan murid tu sendiri, kurang sokongan, kurang fasiliti dan sebagainya. Jadi antara cadangan penambahbaikan yang boleh dilaksanakan adalah mengadakan kolaboratif antara guru aus perdana dengan guru PKH dan juga menggunakan kuasa PIBG sepenuhnya. Kat situlah supaya kita dapat bersama-sama menyelesaikan cabaran yang dihadapi dalam program pendidikan. Sepatutnya cadangan-cadangan ni ataupun cadangan dan cabaran yang ada dalam program PKH ni dilihat ataupun dikenal pasti oleh pihak pentadbiran, daripada khususnya dari pihak sekolah, di peringkat sekolah, peringkat daerah dan juga peringkat negeri, dan di akhir sekali di peringkat paling tinggi iaitu peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Di mana pihak-pihak ini semua mereka kena kenal pasti masalah yang ada dan perlu melaksanakan langkah strategi ataupun cadangan penambahbaikan yang bersesuaian supaya dapat mengurangkan masalah dan cabaran yang dihadapi dan seterusnya boleh meningkatkan kualiti pendidikan bagi dalam pendidikan khas. Dalam kualiti pendidikan khas tu, kita bukan saja murid dapat, kita pun dapat sebagai guru pendidikan khas, ibu bapa pun dapat. Jadi kat situlah kenapa kita perlu sama-sama memfikirkan lah. Okay, jadi itu saja pembentangan pengupasan artikel jurnal saya. Jadi boleh lontarkan pertanyaan, bukan harapan. Ada masa kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih.